reflection of light. Okay, so reflection of light ni kita ada 3 jenis cermin untuk pantulan. Okay, so kita ada 3 jenis cermin. Kita ada plane mirror, kita ada concave mirror and kita ada convex mirror. So ingat lagi tak yang kita belajar pasal lenses hari tu? Kan kita ada concave lens, kita ada convex lens kan. Cuma bezanya fenomena yang menggunakan lenses dia adalah refraction, iaitu pembiasan, whereas the light pass through the lens. Okay, for reflection, okay, we are using mirror so that the light, okay, cannot pass through the mirror but it's reflected back on the surface of the mirror. Okay, so kita ada 3 jenis, kita ada mirror, concave mirror and convex mirror. Okay, so ini ialah terminologi yang ada untuk plane mirror ya. So kalau you lihatkan plane mirror ni, kita plane mirror tu ialah cermin yang macam mana? Cermin kedai. Biasa. Cermin biasa. Cermin kedai. Cermin muka. Cermin muka yang you selalu bawa masuk poket. Kalau cikgu gantuk-gantuk, you tengok muka you belik jerawat, belik whitehead, blackhead, betul? Itu ialah plane mirror. Okay, so terminologi yang ada, okay kita tengok ya, yang warna kuning ini ialah apa? Yellow line. What is the yellow line? Normal line. Normal line. Very good. Normal line. What is the line of AO? Incident ray. Yes, Incident ray. incident ray. So, daripada incident ray, okay, kalau you tengok yang white, yang ini ialah plane mirror. So, the light ray, OA, incident ray, dia akan point to the plane and then dia akan reflected back. So, OB is the reflected ray. Nampak tak? So the normal line tu ialah di titik di mana pantulan itu berlaku. So kita ada incident ray, kita ada reflected ray dan kita ada I. I is incident angle and R refer to reflected angle. Bukan reflected ray, sorry. Ini reflected angle. Sekejap. Reflected angle. Okay? Baik. So kita ada next, kita ada laws of reflection. Okay ya. So hukum pantulan. So hukum pantulan dia ada 2. Yang pertama dia nyatakan incident angle equal to reflected angle ni Kalau you tengok nilai I dengan nilai R adalah sama. Ni you dah belajar masa lower form dulu. Okay? So the second one, incident ray, normal line and reflected ray all lie on the same plane. Ni kalau you tengok ya, incident ray OA, reflected ray OB and the normal line semua lie on the same plane. Nampak tak? Plane yang sama, yang warna putih ni. Yang plane mirror ni. So dia lie on the same plane. Okay, boleh Right, so how to draw the image form? In the plane mirror. So normally kalau you tengok untuk plane mirror, kan, you tengok muka you dekat dalam cermin tu, you akan nampak muka yang sama, betul tak? So kalau you tengok objek yang lain pun, you akan nampak objek yang sama dalam cermin. Okay, so bagaimana dia menghasilkan image? Okay, kita tengok sekejap. Okay, so Z ini adalah objek. So apa yang perlu buat ialah, okay, kita ambil satu line daripada mana-mana point pada objek. Okay, yang warna merah ni you nampak Okay, kemudian kita pantulkan dia. Nampak tu? Okay, lepas tu kita lukiskan garisan normal. Boleh nampak tak ni? Yuhu! Boleh. Okay ya. Okay, kemudian okay, kita pancangkan garisan tu ke belakang. Ini macam kita nak dapatkan image dia.
Okay, kemudian second ray. Tadi yang warna merah tu ialah first incident ray. Lepas tu you lukis dia pantul kan? Okay, yang blue line ini adalah second ray. You kena lukiskan pada point objek tu, pada point yang sama, dua ray. Yang warna red and the blue. Okay, so next dia akan pantul balik and you lukiskan normal line dia. Okay, kemudian kita panjangkan ke belakang. So you can see the intersection point. You nampak kan garisan merah and garisan biru tu dia intercept at one point. So titik di mana persilangan itu berlaku adalah titik objek. Kalau you tengok kita tanda tadi tu pada on the top of the Z kan. So yang ini pun akan jadi huruf Z juga. Tapi dia adalah terbalik. Okay, boleh ke? Teacher, Yes. yang line warna biru tu tak faham macam mana nak buat. Okay, first kali. Okay, kita tengok first kali saya buat baik semula Sekejap. Okay, yang ni Okay, dia Z. You nampak tak? Ni Z is the object. Dia berada depan cermin Yang garisan ni kan ada satu kat tengah ni ialah cermin. So Z, huruf Z ini is the object. You can use any object. Okay, so you pilih titik mana-mana on the object. So saya pilih titik pada point ni. Nampak tak? Kat on the top of the Z tu saya pilih titik tu. So saya gariskan guna warna merah ni. Ini adalah incident ray yang pertama. So incident ray bila dia hit kepada mirror, dia akan bounce back. Faham tak? Yang itu dapat Yuhu! Yang tu dapat tak? Dia akan bounce back kan? Okay, so you lukiskan normal line dia. Okay. So itu baru dapat incident ray yang pertama. Kita kena lukis dua incident ray. That's why pada point Z yang sama, kita lukiskan satu, okay, kejap ni. Point Z yang sama tu kita lukiskan satu lagi incident ray. You nampak tak? Maknanya ada dua incident ray. Satu incident ray warna merah, satu lagi incident ray warna biru. You nampak ke tak? Okay, so dia bounce back. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, so kemudian kita lukiskan normal line dia. Okay, kemudian daripada yang pantulan yang warna merah tadi tu kan, reflected ray dia tu you panjangkan ke belakang. Sama juga dengan reflected ray yang warna biru tu kita panjangkan ke belakang. You kena panjangkan yang reflected. Ni sepatutnya ada arrow tapi saya tak lukiskan arrownya. So you kena faham lah sebab saya pakai garisan yang ambil daripada komputer, jadi dia tak ada yang ada arrow tu. Okay, boleh tak? So that you dapat intersection point. Okay, so intersection point tu adalah point yang sama. Dapat tak? Tadi saya ambil pada objek at the point on the top of the Z kan? So image dia pun on the top of the Z. Cuma dia terbalik. Okay, faham tak? Teacher. Yes. Incident ray dia tu tak kisah nak buat ke mana? Boleh, tak kisah. Yang penting you pilih je at any point, tetapi untuk dua sinar tu mesti pada point yang sama lah. Kalau huruf Z ni kan saya ambil pada satu point je. You nampak tak? Pada satu point tu saya pecah kepada dua incident ray. So kat mana-mana you nak letak tak kisah. At any point of the mirror you boleh letak, yang penting you pantulkan dia balik, you lukiskan garisan normal. Tapi dengan syarat normal line dia kena ada dua lah. Satu untuk incident ray warna biru, satu lagi untuk incident ray warna merah. Dia tak boleh guna normal line yang sama. You kena guna different normal line. Okay, dapat tak? Okay, dapat teacher. Setujuan dia kenapa kita lukiskan dua incident ray supaya kita nak dapatkan intersection point. Kalau kita lukis satu saja incident ray, so you tak dapat dia punya intersection point. Kat mana persilangan dia? Sebab the intersection point tu is needed because we want to draw the image. Boleh Yuhu. Boleh. Okay. So ada satu yang nak ingatkan, jarak. Boleh. Jarak antara objek dan jarak antara image daripada cermin. Saya lukiskan, tadi tertinggal tak. Okay, jarak. Okay, this is objek kan. Objek, jarak dia. So jarak objek dengan cermin. Ini. Okay, ini adalah you kan.
jarak objek dengan cermin dan jarak image dengan cermin iaitu V. Okey, jarak dia mesti sama. U mesti sama dengan V. Okey, faham tak? Faham, teacher. Okay. Okay. So the second one ni, ini adalah satu cara yang untuk mudahkan you lukis. So first kali, okay, katalah saya ambil huruf J sebagai objek, ialah cermin. Okay, kemudian saya buat apa tau? Saya terus lukis dia punya image dulu. You faham tak maksud saya? Untuk senangkan you melukis tadi. Saya lukis dulu image dia. Tapi ingat image dalam cermin dia adalah songsang sisi kan? Laterally inverted, betul? Dia songsang sisi. Dia punya huruf tu terbalik. Okay, lepas tu you dah lukiskan image, so objek dan image. Okay, then you lukiskan incident ray dia. Yang pertama. Okay, kemudian you lukiskan terus panjang. Nampak tak? Point reflected ray tu saya panjangkan terus kepada point yang sama pada image. You nampak tak tu? Boleh tak? Boleh. Okay, so yang kedua, saya lukiskan incident ray yang kedua. Saya lukiskan reflected ray terus saya panjangkan kepada image. Nampak tak? So, kita dah dapat dah. Dah siap dah lukisan you. Senang je kan? Faham tak ni? Faham. Boleh. Okay. So, first tadi lukiskan objek, lukiskan image. Okay, kemudian lukiskan sinaran, lepas tu pantulan dia you panjangkan terus ke belakang. Kemudian yang kedua punya sinar pun sama, panjangkan terus ke belakang. Siap. Dapat image dah. Macam tu lah cara untuk melukis plane mirror. Okay, ada soalan? Yuhu. Tak ada. Tak ada teacher. Tak ada. Okay, faham Okay, very good. Okay, characteristics of the image formed by the plane mirror. Okay, tadi kita tengok size dia. What can you say about the size? What can you say about the size? Anyone? Same size. Yes. Same So, size. Yes, same size. Okay, kemudian kita tengok the image form. Dia adalah laterally inverted. Betul? Laterally inverted. Okay, now you tengok. Is it upright or inverted? It is upright or Upright. Yes, it is upright. Okay, so upright selalu dipasangkan dengan Virtual. Ingat lagi tak? Saya pernah ajar apa yang kita impikan, everything, our wish, our dreams, semua tu adalah virtual. So disebabkan dia cantik, so dia adalah upright. So everything yang cantik-cantik, yang upright ni semua adalah virtual. But when you come back to the reality, real, everything is upside down. So real pasangan dia adalah inverted. Okay? Inverted. Okay, boleh ya? Boleh. Okay, Boleh. itu adalah untuk plane mirror. So now we move to concave mirror. Mirror tau, concave mirror. Sebelum ni kita ada belajar concave lens, convex lens. Itu adalah lens. Ini adalah mirror. Mirror adalah reflection. Lens adalah refraction. Okay, so concave mirror. Okay, so you tengok. Ini kalau saya lukiskan simbol untuk concave mirror, dia curve macam ni Dia curve macam ni untuk concave. Okay, so kita ada F besar. F besar itu ialah focus point dan C besar is the center of the curvature. Pusat untuk bulatan tu. Okay. So F is a focus point. F kecil adalah length of the focal length. Focal point tu. Jarak antara titik F kepada cermin. So itu adalah focal length. Kemudian kita ada satu garisan yang panjang melintang ini. Ini kita panggil principal axis. So R adalah radius of the curvature. Jejari untuk curvature tu. So nilai R adalah sama dengan 2F. So ada satu lagi saya tertinggal di mana nilai nilai C adalah sama dengan 2 kali F. Okay. Nilai C adalah 2 kali F. Okay. Boleh tak?
Boleh Boleh teacher. tak? Okay. Nilai C tu kan dia center. Jadi bila dia center, nak membuat satu bulatan, so center tu adalah radius dia kan? So C tu sebenarnya adalah R jugalah. Okay. So now kita tengok macam mana kita nak lukis the ray diagram for the concave mirror. So kalau you masih ingat, concave mirror pasangannya adalah convex lens. Tolong ingat balik, refresh balik your memory. Cari balik dalam memory you. Ada tak ingat concave mirror pasangannya adalah convex lens? Karakteristik. Ada. Yelah tu. Ingat ke tak? Ingat teacher. Okay. So kalau you tak ingat, kalau tak ingat sila buka balik video saya. Yang sebelum ni. Ada kat YouTube kan? So you check balik yang itu ya. So concave mirror and convex lens adalah karakteristik dia ialah sama ya. Okay now. First ray. Okay, cuba beza dia sikit You tengok ray yang pertama. Daripada objek, dia straight line, dia pergi ke cermin, dia akan pintas selalu F. Ingat lagi tak? Ingat. Ray yang straight, dia akan pintas lalu F. Okay? Ray yang kedua, bila dia lalu F, dia akan keluar straight. Yang ni. Ingat tak? Yang ketiga, kalau dia lalu center, okay, dia tidak mengalami sebarang pembengkukan. Dia lalu-laluan yang sama. Ingat ke tak? Kalau untuk lens, hari tu kita lalu center of the lens. Cuba untuk cermin, center dia adalah C. Jadi dia kena lalu pada C. Okay, ingat tak? So, karakteristik untuk concave mirror adalah sama dengan convex lens, which is dia semir move. Ingat? Yuhu. Okay, very good. I know you remember. Okay, so dia semir move. So ingat lagi masa untuk convex lens hari tu kita letakkan dia adalah F2F. Betul tak? Kan? So yang ini kita letakkan dia sebagai C lah. Maksudnya sama dengan 2F. Jadi objek yang lebih besar daripada C adalah dir. Kemudian objek berada di atas C adalah se. Objek yang kurang daripada C atau berada di antara F dan C adalah mir. Kemudian yang berada betul-betul atas F adalah move. Dan image-nya berada pada infinity. Kemudian apabila kurang daripada F, dia adalah move. Ingat kan? Ingat tak? Ingat teacher. Okay, so ini adalah kes yang pertama di mana U-nya kurang daripada F. So U-nya kurang daripada F yang ini. U kurang daripada F. Kedudukan objek itu adalah kurang daripada F. Ini F, so U kurang daripada F dekat sini. Ini kes yang pertama. Okay, ini kes yang pertama. Nampak tak? Objek itu berada kurang daripada F. Can you see? The object position is less than F. Yuhu! Nampak teacher. Okay, Nampak. So apa saya nak buat dulu? Kita ada 3 ray tadi. Kita nak lukis yang mana dulu? First one. Daripada kepala objek. Kita nak lukis apa? Garisan apa? Kita nak lukis image ni. Nak tahu the character of the image ni. Kita kena lukis guna ray diagram ni. Apa sinar yang pertama kita nak guna? Ingat tak? Hello. Pergikan F. Apa? Straight line keluar daripada objek pergi ke cermin. Nampak tak? So tengok cermin tu bentuk curve tapi bentuk curve tu susah kita nak lukis. So kita lukiskan satu garisan. Nampak tak? Garisan dekat belakang concave mirror ni. Garisan straight tu. Itu adalah panduan di mana yang itu adalah tempat di mana kita nak buat pantulan dia berlaku. Okay? So kita lukiskan curve tu, concave mirror tu to show that we use a concave mirror. So you gunakan straight line ya. Instead of the concave mirror tu, you gunakan straight line.
Okay, nampak garisan berwarna purple ni? This one. This one. You nampak kan? Garisan yang warna purple. Okay, the first. Apa berlaku apabila sinaran yang pertama itu adalah straight line? Pergi ke cermin. What will happen? Pergi ke cermin straight line. Dia akan apa? Melalui F. Reflect. Lalu? F. Yes. So dia akan pergi lalu F. Nampak? Dia akan lalu F. Okay. So itu adalah first ray. Kemudian second ray you kena lukis juga. Okay. So tadi first ray kita ambil straight line, dia akan pintas lalu F. Yang ini Yang ni. Ni. First nampak ray yang pertama. Straight dia akan lalu F. Nampak tak? Sinar yang pertama ni. Nampak. So itu yang kita dapat. Ni. Okay. The second one, apa kita nak buat? Sinar yang kedua. You mesti lukis 2 ray. Baru you dapat dia punya titik persilangan untuk lukiskan image dia. Yang kedua. Okay. Saya ambil daripada kepala objek. Saya lukiskan langgar F. Sebab bila dia langgar F, dia akan bounce straight. Nampak tak tu? Nampak ke tak ni? Nampak, teacher. Nampak. Ada soalan? Okay, yang first tadi dia keluar straight, dia akan potong lalu F. Yang kedua, saya ambil dia dari kepala objek tu, saya panjangkan dia supaya dia menyentuh pada F, langgar pada cermin dan dia bounce straight. Okay, so bagaimana kita nak dapatkan titik persilangan dia? So you panjangkan reflected ray tadi ke belakang untuk warna purple ni dan reflected ray untuk the red light tadi. So you nampak ada titik persilangan di belakang tu? Okay, so the intersection point is the position of the image. Any question? No. Okay, now what's the characteristic? Okay, look at the size of the object and the image. The image is Yuhu. Tengoklah size. Magnified. Upright. Virtual. Upright. Okay, macam mana tahu dia virtual? Sebab saya dah tulis kat situ. Macam mana tahu dia? Sebab dia pair dengan upright. Yes, sebab dia pair dengan upright. Dan satu lagi, kita dah hafal dia semir move. Betul tak? Dia semir move. Betul. Dia semir move. Objek yang berada kurang daripada F, nampak tak move? Kan? Move kan? Yes. Yes. So, kita tahu dia magnified, upright dan virtual. Okay, case yang kedua agak. Case yang kedua saya nak ambil yang mana agaknya? Pada kedudukan yang mana tu? Atas F. Atas F. Betul ke atas F? 2F. Atas F. Atas F. Betul? Objeknya atas F. Betul. Nampak? Nampak tak? Objeknya Nampak. atas F. So dia sambil move. Juga move, betul? Tapi dia punya image tu tak dapat. Kita tak dapat persilangan dia sebab dia berada pada infinity. Betul tak? Betul. So sinar yang pertama saya lukis straight line. Dia akan bounce lalu F. Okay, ni dapat? Dapat. Okay, sinar yang kedua. So saya panjangkan dia ke belakang. Lepas tu saya ambil yang langgar daripada C. Langgar daripada C dia tak ada belok-belok, betul? Dapat tak ni? Dapat tak? Saya boleh Dapat. Okay, jap. Dapat. Okay. First. Okay, straight dia akan lalu F. Yang the second one saya ambil lalu C. Tu. Nampak? So lalu C saya panjangkan terus. Sama juga dengan reflected ray dia saya panjangkan melepasi cermin reflected ray untuk warna merah pun saya panjangkan melepasi cermin. You nampak tak ada borderline tu? Borderline tu is the mirror kan?
Yes. So saya panjangkan garisan reflected ray itu belakang cermin. You nampak tak garisan yang saya panjangkan tu? Nampak. Can the both line intercept at a point? Is it possible or impossible? No. Impossible. Yeah, it is impossible because both lines is parallel. So there is no way that they will intercept at a point. So, adakah bermakna image tak ada? Ada. Image-nya ada but somewhere in infinity. Nipi. So, the characteristic of the image is magnified, upright, Betul. Yes. Okay, now tengok yang ketiga. So, where is the position of the object? Between? Between F Between C and to and- F. So, dia se-mirror? Is it mirror? Mirror, betul? Yes. So, mirror Okay, the first ray. Alamak, saya dah terlukis dia punya image waktu. Saya lupa nak padam. Okay, so the first ray, straight line. So, dia akan bounce lalu F. Betul? So, F tu saya panjangkan dia. Okay, kemudian the second ray, dia lalu F dan dia akan keluar straight. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, kejap. Yang ni mana tadi? Alamak tadi. Ni. Kejap ya, saya hilang garisan belakang ni. Kejap. Ni. Ni tak ada, dia sampai sini je. Okay. Okay, so ni first dia akan pintas lalu F. Yang ni saya dah siap-siap panjangkan dia. Okay, kemudian second ray dia keluar lalu F dan dia akan straight. Okay, so garisan yang saya panjangkan tadi, saya nak dapat intersection of point. So the intersection of the point shows the position of the image. So what is the characteristic? You tengok dari segi size. Is it bigger than the image? Bigger than the object? Yes. Yeah, bigger than the object, so it is magnified. So what about the position of the image? Is it inverted or upright? Inverted. Yes, inverted. So that it is, pasangannya adalah real. Okay, faham ya? Faham. Ada apa-apa nak tanya? Anyone? Boleh Okay, so next, look at the position of the object now. The position of the object now is inverted on C. Betul tak? Dia betul-betul berada pada C. Atas C. Betul tak? Bila atas C dia ada se. Dia ada rasa. Ingat tak se? Se. C. Atas C dia adalah se. Atas Nampak tu tak? F. Atas C dia ada atas 2F atau cermin dia C Sama maksudnya dengan 2F juga. Sama. So, se kan? Yes. Okay? So, first saya ambil ray yang melalui F. So, bila dia pintas lalu F, dia akan keluar straight. Alamak, saya lupa. Okay, nampak tak? Yang warna merah tu. Dia lukis, dia keluar dari straight. Lepas tu, yang warna hijau tu, dia straight, dia akan pintas lalu F. Nampak tak? Nampak. Okay, so the intersection adalah position of the image. So, look at the size of the image compared to the object. Is it same size? Same. Yes. Same size. Inverted? Yes. Yes. So, inverted pasangan dia adalah real. Real. Okay, boleh faham ya? Okay. Boleh. Right. Okay, yang ni saya tak sempat nak buat. Okay, kita tengok. Okay, macam kita nak buat untuk yang berada greater than C atau greater than 2F. So, apa kita nak buat? Ini saya pindahkan dulu. Sekejap. Apa? Saya nak ambil
first ray saya nak buat apa? Okay, let's say the first ray is the red. So saya nak buat apa? Panjangkan. Saya pergi ke cermin, betul? Is it? Yes. Betul tak? Yes. The second one saya ambil daripada cermin, dia akan pintas F. lalu. F. Yes. Betul. Very good. The second ray kalau saya Lalu ambil C. okay, lalu C boleh, lalu F boleh. Okay, kalau you nak lalu C, okay, nampak titik persilangannya? Yes. Nampak. Okay. So, saya lukiskan. Okay, so the point ini, yang intersect ni adalah kepala dia. So, okay, nampak? Nampak tak kedudukan Nampak. image dia? Okay. So, what about the size of the image? Diminish. Yes, diminish. What about the position of the image? Inverted. Yes, inverted. Pasangan dia adalah Real. Faham? Faham. Okay. So, kalau katalah saya tak nak ambil yang lalu C. Katalah saya tak nak ambil yang lalu C ni. Okay, saya delete. Saya nak ambil yang lalu F. Macam mana saya nak buat? Pintas. Boleh. Boleh tak saya ambil? Saya akan ambil kat sini kan? Boleh. Saya panjangkan dia, betul? Saya lalu F. Betul. Lepas tu dia pantul. Yes. Straight. Saya paste balik. Okay, so that saya akan straight. Nampak tak dia pintas pada titik yang sama? Nampak. Kan? Sama je kan? So you tak payah you tak payah lukis sampai 3. You ambil 2 sini saja dah memadai. Sama ada tadi C ataupun dia pergi F, pintas F dia keluar straight, nampak? So dia akan dapat pada titik yang sama juga. Okay? Okay. Boleh. Okay. Okay. Right. So kalau daripada infinity macam mana nak buat? Dia tak ada, dia tak nampak pun dia punya ray tu. Ambil satu garis pintas dekat F. Lepas tu? Lepas tu bounce. Okay, kejap. Macam mana? Macam mana? Buat parallel ni. Sekejap. Macam mana you buat tadi? Kita ambil satu parallel line kan? Nak lukis macam mana parallel line tu? Pintas dekat F. Okay, so tengok saya try. Saya nak tengok you tahu ke tak? Okay, so you pintas selalu F. Parallel line ni pintas selalu F ni. Is it? Is it like this? Tak tahu betul ke tak, teacher? Okay, lepas tu? So dia akan keluar straight macam ni. Pintas selalu F, dia akan keluar straight macam ni kan? Okay, lepas tu? Lalu center. Lepas tu? Second ray? Come on. Tak tahu, teacher. Dia parallel kan? So you lukislah sama juga. Pergi ke cermin. Cuba garisan dia ni. Alamak sengit tu saya tak buat garisan panjang. Okay, so cermin ni saya panjangkan dia punya ni lah, ke bawah lah. So, okay, can you see the intersection point? The red, the pink colour and the green colour. Yes. Yes. So the intersection point is here. Betul? Betul. Okay, Yes. so itu ialah kepala dia. So you lukis lah.
Dia punya karakter still lagi diminish kah? Betul. Diminish. Objek dia of course pada somewhere in infinity. So the size will be smaller than the object. So diminish. So dia adalah inverted and real. Okay. Faham ya? Faham. Yes. Okay, very good. So this one. Okay. Alright, settle. Okay, so yang ini tadi apa saya nak tulis dalam ni? Apa saya nak tulis dalam ni? Less than F is move. U sama dengan F. Move somewhere in infinity, betul? Yes. Yang ini ialah Mir. Mirror. So ini ialah dia. So ini pun ialah dia. So this one is okay. Faham ya? Yes. Faham. Okay, so untuk convex mirror. So kalau yang ini you tengok untuk convex mirror. Okay, first ray straight line. Okay, lepas tu dia akan pintas lalu F dekat belakang. Kemudian kita panjangkan dia ke belakang. Okay, itu ialah first ray. Second ray kita ambil daripada center daripada C. C pun kita ambil yang di belakang Jadi you panjangkan dia then you can find the intercept point. So that is the image position. Okay, itu kalau kita pakai C. Okay, dan karakter dia kita dapati ialah doof. Okay, so next. Okay, objek dia adalah lebih besar dari di antara F dan juga C. Sama kita pakai straight line. Pintas lalu F di belakang. So panjangkan depan cermin. Kemudian second ray kita ambil daripada kepala objek pintas lalu C. C juga adalah di belakang cermin. So you can find the interception point. So the interception point is the position of the image. So size dia ialah diminish, upright and virtual. Okay, itu kalau kita pakai C. Kalau kita pakai F pun boleh juga. So ni okay, first yang ni tadi kita pakai straight line tu, dia pintas selalu F. Okay, sini yang kedua. So look carefully at the second ray. So saya ambil F yang di belakang daripada kepala objek, dia akan pergi ke F. Jadi dekat depan cermin tu you kena lukis straight line sebab bila pintas selalu F dia akan keluar straight. Dia dapat straight. So garisan ini adalah reflected ray dia. Jadi you panjangkan ke belakang. Nampak? Dia akan pintas. The blue line will intersect with the red line. So that is the position of the image. So you akan dapat doof juga. Okay? Faham ya? Okay, apa dia aplikasi untuk concave mirror? Yuhu! Dengar ke tak ni? Dengar. Dengar. Dah tak larat dah. Okay, so you tengok sini, nampak tak? Gambar yang first. Ni kegunaan untuk concave mirror digunakan sebagai makeup mirror. Pernah tengok makeup mirror tak? Cermin bulat tu. Yes. So you akan nampak muka you lebih besar kan? Okay, kemudian kita ada dental mirror. Itu semua pakai concave mirror So dental mirror, nampak gambar yang untuk tengok gigi tu. So dia juga akan nampakkan ada cavity ke, ada lubang ke kat gigi awak Dan kita juga pakai untuk headlight mirror pada cermin pada lampu kereta. Yang kat tepi kereta tu ke cikgu? You tengok nampak tak kau ni? Gambar yang I bagi ni. Kan ada lampu, dekat keliling lampu tu dia ada letak cermin tau. Cermin tu ialah concave. Side mirror pakai convex lah teacher? Side mirror dia pakai convex. Ya, kejap saya tunjukkan lagi. Ada banyak gambar ni sebenarnya.
Okay, kalau ini saya tunjukkan kita boleh tengok untuk mirror, you boleh pakai spoon. Spoon bahagian depan, spoon bahagian belakang. Kau tengok tak? Spoon. Kat rumah ada spoon kan? Yes. Sekejap ada satu juga gambar. Ni. Ni. You pakai spoon, you boleh nampak So, bahagian belakang ni, yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ni, ini ialah convex. So, bahagian dalam macam sudu ialah concave. Nampak tak perbezaan image dia? So, nak tahu bentuk concave yang convex tu, you tengok sudu pun boleh. Bahagian belakang sudu itu ialah convex. Bahagian dalam depan sudu itu ialah concave. Boleh faham? Boleh. So ni muka you kalau you tengok pada belakang sudu, you akan nampak muka you macam tu. Kalau you tengok pada dalam sudu, you nampak muka you terbalik. Lepas ni boleh test Sudu banyak kat rumah. Okay, so ini kita just tengok je lah Apa lagi yang saya ada di sini. Okay, yang ni tadi. Ini yang okay, torchlight pun sama Torchlight pun kalau you tengok, torchlight you dia ada satu lampu tu kecil je kat tengah pun. Betul tak? Tetapi dia boleh menghasilkan divert cahaya dia. Kan cahaya lampu tolong tu kita dapat menerangi kawasan yang luas. Because dia pakai concave mirror. Okay, sebab concave mirror is the diverging mirror. Okay. Betul ke saya cakap? Convex lens, converging mirror. Concave lens adalah convex lens, converging mirror, converge lens. Concave mirror adalah diverging mirror. So dia akan dia adalah sorry. Converging mirror. Converging. Convex lens pasangan dia kan concave mirror. So dia both tu adalah converging. Converging. So cahaya daripada torchlight tu dia akan menumpuk. So you akan nampak dia lebih terang. Okay. So kita ada solar cooker pun sama. Solar cooker kenapa dia pakai bentuk concave. Dan you letakkan food di tengah-tengah ni, nampak tak? Kenapa you pakai concave? Sebab concave adalah converging mirror. Betul tak? Jadi all the light will focus at one point. So dia letakkan makanan tu dekat tengah-tengah di mana semua cahaya akan fokus dekat dia. So that dia akan masak dengan cepat. Tahu tak solar cooker ni? Tahu. Okay Alright. Okay, lepas tu saya just want to show you the application. Okay, apa lagi saya ada? Okay, this is a makeup mirror. So makeup mirror dia pakai concave ke convex? Concave. Concave. Yes, concave. Okay, lepas tu kita ada lagi ini apa ni? Astro. Apa ni? Solar panel. Solar panel? Solar panel pula. Ni Petri Astro dish. tu bukan. Parabolic dish yang ada dekat atas bumbung untuk menerima signal astro. Dia pakai concave ke convex? Concave. Yes. Cave. Concave mirror is the converging mirror. Jadi apabila signal pergi kepada piring yang berbentuk cave, dia akan fokus at one point. You nampak tak benda yang warna putih ni? Yang warna putih ni adalah receiver. So receiver tu diletakkan at the focal point. Jadi dekat focal point tu dia akan terima semua signal yang difokuskan kepada dia. Okay? Faham tak? That's why dia pakai bentuk concave sebab dia adalah converge. Dia akan fokuskan all the signal at one point. Okay Alright, lagi saya ada apa lagi kat sini? So far ada apa-apa nak tanya ke? Lagi, okay, ni kejap.
Ini kita pakai apa ni? Convex ke concave? Concave. Concave. Concave teacher. Concave. Concave? Okay, ni sebenarnya apa ni? Gambar apa ni? Ingat concave mirror adalah converging mirror. So tujuan dia nak fokuskan cahaya. Okay, so that dia berguna untuk fokuskan contoh macam kita pakai cermin muka ni kan. So you akan nampak muka you jelas, fokus, berfokus. Faham yang untuk corner, yang untuk corner yang ni. Nampak tak? Yang ini untuk corner. Yang ini Nampak. dia yang ini dia pakai convex sebab convex mirror is the diverging mirror. Jadi dia letakkan dekat dalam kedai atau pasaraya. Okey, supaya owner kedai tu dia boleh tengok kawasan yang luas dalam kedai dia. Jadi kalau ada shoplifters ke apa ke kan, dia boleh nampak. Sebab dia pakai diverging mirror iaitu convex mirror. So dia punya wider dia punya view. Faham tak? Itu beza Image dia beza, lagi kecil ya teacher. Yes, image dia kecil sebab dia luas. Dia boleh tengok luas. So itu beza dia yang ini dengan yang ini. Yang ini tu pakai concave. Dia lebih besar. Yang ini dia nak diverge. Dia divert so dia nampak lebih luas. Ini dia pakai convex mirror. Boleh Boleh faham tak ni beza dia ni? Boleh. Boleh. Okay. Ada lagi satu. Sekejap. Okay. Ni. Yang ini cermin apa dah? Ini apa? Side mirror kan? Side mirror. Side mirror convex ke concave? Convex. Concave. Convex. 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 Sebab dia nak diverge. You nak tengok kereta dekat belakang. Betul tak? Betul. Tapi ada satu lagi jenis cermin. Dia macam ni tau. Tapi dia ada satu lagi. Dia macam ni. The last one dia pakai ni. Kau tengok tak? Benar. Tadi saya tanya. Apa tujuan cermin kecil ni? Dia lagi luas. besar. Lagi dekat. Lagi luas. Lagi luas. Lagi luas Oh, dia nampak lagi sebab kalau you tengok image yang kelihatan dalam cermin yang kecil dengan cermin yang besar, siapa yang kita nampak lagi luas dia punya view? Kecil. Kecil. Okay? So dia ada double view lah, maknanya untuk nampak lebih jauh dia pakai yang kecil. Dia tampal dekat side mirror tu. Alright. Okay, boleh dapat aplikasi? Boleh teacher. Boleh. Okay. Boleh. Okay. Untuk plane mirror, plane mirror you kena ingat dia songsang sisi Kan tak songsang sisi kan? Okay, saya selalu kalau zaman dulu-dulu lah, saya suka tulis terbalik. Okay, saya tulis terbalik macam ni tau. Dia boleh buat tak? Boleh. Salah pula. Convex. Corona. Cuba tekan apa saya tulis? Concave. 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 Cuba you ambil cermin. Tengok balik tulisan saya. Mirror. Dia terbalik. You tengok cermin. Biasa. Nah, biasa. Apa biasa? Nampak macam normal. Nampak biasa. You pakai cermin? Yes. Ya betul. Kan? Dulu zaman sekolah, saya selalu tulis terbalik macam ni Zaman saya dulu mana ada email semua tu kan. So kalau nak tulis surat ke apa, saya tulis terbalik. So nanti kawan saya tu tengok daripada belakang kertas tu. Oh. Kreatif tak? Kreatif kan?